Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan masa keberkatan wang ringgit kita dalam kehidupan kita ni, insya-Allah. Dan kehadiran kita pun di sini adalah salah satu daripada inayah, bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Maka layaklah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang ada ini sekitar 15 ke 20 minit gitulah, insya-Allah kita akan kongsikan satu topik perbincangan yang ada kena-mengenanya dengan tajuk khutbah kita. Tajuk khutbah kita hari ini berkisar tentang zakat. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tahu bahawa harta adalah salah satu daripada perkara yang pentinglah dalam kehidupan kita. Itu tajuk yang akan kita kongsikan di waktu yang pendek ini berkenaan dengan ahammiyatul mal wa fadluhu fil Islam, kepentingan harta dan juga kelebihannya dalam kacamata Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita menganggap harta ni salah satu daripada rukun kehidupan. Rukun kehidupan bukan sahaja di dunia, bahkan dia juga boleh membawa manfaat di hari akhirat nanti. Jadi sebab itu kalau kita nak bekerja, kita kena ada modal. Tuan-tuan bekerja, tuan-tuan kena ada modal. Bisnes ada modal, kerja dengan orang pun ada modal juga. Kalau tuan-tuan nak bekerja dengan orang, modalnya ialah duit juga hari ni, iaitu ataupun harta juga, iaitu paling tidak kita kena ada modal untuk isi minyak motor kita, kan, duit juga tu. Sebab tu disebutkan dalam istilah Arabnya qiwamul a'mal. Dia adalah tunjang dalam pekerjaan kita. Kita nak bekerja daripada kampung duduk ke, ataupun duduk di Selangor ataupun duduk di Shah Alam ni, spesifiknya begitu, kita kena ada modal untuk sewa rumah. Itu semua modal, dan itulah yang disebutkan sebagai salah satu daripada rukun. Dalam Islam kita, kalau kita tengok dari sudut rukun Islam, harta ni diletakkan dalam rukun yang keberapa, tuan-tuan? Solat boleh juga diselitkan. Solat diselitkan kat mana? Kalimah syahadah tak perlulah. Solat boleh diselitkan pada pakaian, ataupun untuk menutup aurat, sitrul aurat. Nak tutup aurat dia kena ada modal. Itu dalam solat. Kita langkau kepada yang ketiga, iaitu pada puasa. Tak ikut susunan lah, tuan-tuan. Kalau puasa dia perlukan kepada modal juga, iaitu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Bersahurlah kerana sahur itu ada keberkatan. Jadi nak sahur dia kena ada modal. Nak dapat pahala berkat sahur tu kena ada modal. Pindah pada yang berikutnya, iaitu yang keempat, iaitu kita zakat. Zakat pun kena modal. Orang yang tak ada duit, maka macam mana nak bayar zakat? Tak cukup nisab, kan? Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, iaitu haji. Haji lagilah banyak modal yang diperlukan. Jadi maknanya kita tak boleh pandang remeh pada harta. Harta ni salah satu daripada qiwamul a'mal yang kita sebutkan tadi. Tunjang kepada pekerjaan kita dan juga tunjang kepada
akhirat kita, agama kita. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala berpesan pada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia ni, kerana dengan dunia inilah yang akan menjadi bekalan kita pada hari akhirat. Ada orang kata tak perlu harta, tak perlu harta. Tak, tuan-tuan, harta perlu. Kalau tak ada harta, macam mana dah dengan rukun Islam yang kita sebutkan tadi? Daripada 5 rukun Islam, 4 rukun Islam perlukan kepada modal, harta, duit. Cumanya kita sebagai orang Islam, kita tidaklah meletakkan duit tu sebagai target utama kita. Betul tak? Tak ada orang di kalangan kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita meletakkan duit tu sebagai sasaran hidup kita. Tak, kita tak letakkan macam tu. Kita sekadar menjadikan harta itu sebagai perbelanjaan kita untuk capai kepada matlamat yang besar, iaitu akhirat. Sebab tu akhirat dinamakan apa? Akhir. Akhir tu maksud akhir, hujung. Dunia ni kalau kita tengok dari sudut kamus bahasa Arab, terjemah Melayu, dia kata dunia ni benda yang hampir. Ad-dunya diambil daripada kalimat ad-dunu. Dunu ni maknanya berdekat. Kalau kita ada kapal korek, saya suka bagi analogi gitulah. Kalau kita ada kapal korek, kita nak, kalau kita korek dekat, dapat ni lah. Tapi kalau kita korek jauh, kita dapat dunia. Sebab tu kata Allah Ta'ala, barang siapa yang nakkan akhirat, kami akan bagi akhirat dan juga dunia. Korek akhirat, dapat dunia. Tapi orang yang nakkan dunia, kami akan bagi pada dia dunia je. Dia korek sikit, dia dapatlah sikit. Tapi kalau kita korek jauh, kita akan dapat dunia dan akhirat, ataupun akhirat dan juga dunia. Lepas tu matlamat besar kita akhirat. Orang yang hidupnya kerana akhirat, dia tak fikir dunia, dunia akan datang pada dia. Itu kita dulu payah nak faham, kenapa kita fikir akhirat, Tuhan bagi dunia. Tak, kita fikir akhirat, kita bekerja sungguh-sungguh dapat duit, kaya, dan kita gunakan itu untuk perbelanjaan kita, zakat kita, haji kita. Hari ni berduyun-duyun orang pergi umrah, tuan. Duit. Umrah duit lah. Orang tak ada duit jangan pergi umrah. Mana orang pergi umrah berenang, tuan. Mana orang pergi umrah dulu naik kapal, naik feri apa, zaman-zaman tok nenek kita kan, tuan mungkinlah sempat, wallahualam. Kan? Itu pun modal, semua tu modal. Lepas tu Nabi sebut dalam bab haji, secara spesifik Nabi, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu boleh pergi. Kemampuan itu paling utama sekali, kunci dalam kitab fiqh kita dibahaskan, iaitu berkenaan dengan harta. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita tengok secara harta yang kita nak bahaskan ni, iaitu berkenaan dengan harta ni, dia perlu. Kita nak datang masjid, kita, surau kita perlukan kepada harta. Sumbangan tuan-tuan lah yang akhirnya dapat jadi macam ni surau ni. Saya ingat datang lama dulu, saya ingat berapa lama dah saya kenal surau ni, kat 8 tahun lebih lah. Dulu situ pun kosong, semua kosong ni. Saya tak tahulah, saya pun tak pernah ingat sangat. Tapi tahun demi tahun, hasil sumbangan tuan-tuan, dan disebut setiap minggu oleh AJK surau kita ni, dan minta supaya Tok Khatib pula doakan kepada para penyumbang. Alhamdulillah, akhirnya apa yang kita dapat hari ni, keselesaannya, keluasannya, dengan apa yang itu hasil sumbangan. Tuan-tuan tengok masyarakat, minta maaf kalau kita sebut masyarakat umat Islam, mereka boleh bina sebesar-besar gereja dekat Bukit Jalil tu, sebesar-besar kuil yang ada dekat Seksyen 7, tuan-tuan. Siapa yang orang ingat Seksyen 7 tu, orang kata apa, syiar alam ni kuil. Kawan saya Arab datang ke pertama, kata, oh sini majoriti Hindu dia nampak gereja tu. Tak, majoriti sini Muslim. Sebab dia tak datang tengah-tengah Shah Alam ni, datang tengah, nampaklah masjid negeri tu kan. Sebab dia masuk dulu. Jadi maknanya semua tu perlukan duit, dan menyiapkan surau masjid kita perlukan duit. Tuan-tuan nak ilmu perlukan duit. Dalam agama kita nak ilmu perlukan duit. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau saya salah tolong betulkan, ini juga telah dinasyidkan, lan tanalal ilma illa bisittatin, sama sekali kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam benda ni: zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Pertama, mesti ada cerdik. Cerdik ni kita gambarkan matang lah, berfikir. Yang keduanya wa hirsin, dia ada keinginan yang tinggi. Wajtihadin, dan dia kena ada kesungguhan. Dia tak boleh ingin je, aku nak belajar tapi tak ada kesungguhan ke arah tu. Mesti ada yang ketiga, iaitu ijtihad.
sungguh-sungguh, cari sungguh-sungguh. Wa bulghatin, dan dia kena ada belanja. Belanja ni penting. Hari ni nak belajar apa semua kenakan duit. Kita belajar nak cari duit, perlukan duit. Belajar nak cari duit, perlukan duit. Kursus ribuan tuan-tuan, platinum lah, apa, diamond, macam-macam istilah, puluh ribu kan. Belajar nak dapat duit, perlu ada ilmu untuk dapatkan duit. Belajar ilmu agama perlukan duit, confirm kena ada duit. Saya belajar dekat sekolah dulu ada yuran. Sekolah agama saya dekat Kedah dulu, daripada darjah 1 sampai darjah 6 yuran. Tak bayar yuran tak boleh masuk Dewan Peperiksaan. Sekolah agama buat gitu. Sekolah agama pun kena buat gitu. Tidak macam mana nak photostat kertas pada budak nak periksa. Tidak macam mana nak bayar gaji, bukan gaji lah, pendapatan ustaz kita kan. Ustaz pun manusia, dia kena makan sebagainya. Dia pun ada motosikal, dia ada kenderaan, dia pula ada tanggungan. So kita kena bayar yuran 100, masa tu 100 sampai 150. Sekarang ni dah naik 200 sebab keperluan kehidupan. Sampai saya sambung belajar ke Yaman. Sambung belajar Yaman, kena ada duit. Cari zakat mungkin masa tu terhad untuk pelajar-pelajar agama yang belajar di Mesir ataupun di Jordan. Kita belajar ke Yaman tak ada peruntukan, tapi tak apalah, kita cari cara lain. Ayah saya cari dapat duit dan beli tiket, setiap bulan dapat. Dan ada penyumbang-penyumbang daripada Qatar, daripada Bahrain, daripada Kuwait yang menyumbang untuk kami. Akhirnya di situlah kami dapat buku kitab-kitab free, dapat jubah-jubah free, dapat sikitlah allowance bulanan RM1,000. RM1,000 banyak tuan-tuan. Convert ke duit Malaysia RM25 je tuan-tuan. Riyal Yaman lah, riyal Saudi, kaya lah kita kan. Jadi maksudnya apa? Perlukan duit, kehidupan. Jadi kita kena faham dulu kat situ, supaya kita tahu apa kepentingan harta dalam agama ni, supaya kita tak salah faham. Oh, ingat harta ni matlamat kehidupan. Tak, bukan. Harta ni sebagai ruang untuk kita gunakan belanja untuk sampai kepada akhirat. Dengan sebab itulah tuan-tuan, orang yang ada harta, kehidupannya lebih mulia berbanding dengan orang yang tidak berharta ataupun kurang hartanya. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ni hadis ni tuan-tuan biasa dengar, kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia berbanding tangan yang di bawah. Apa kita faham? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Kemudian Nabi sambung lagi hadis ni, Nabi kata apa? Wabda biman ta'ul, dan kamu kena mulakan sedekah kamu tu, pemberian kamu tu, nafkah kamu tu. Apa juga istilah, kita ada istilah hadiah, nafkah, infak, apa lagi, zakat, ini semua hibah, apa semua ni tergolong dalam maksud pemberian. Itu semua kata Nabi, wabda biman ta'ul, mulakan dengan orang yang engkau rasakan dia lebih layak terima. Jadi kalau kita belajar sikitlah hadis, ataupun kita pernah baca hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi kumpulkan hadis-hadis berkenaan siapakah orang yang lebih utama untuk menerima duit kita. Ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang miskin. Isterinya bernama Fatimah, kaya tuan. Fatimah ni dia dengar tazkirah daripada Rasulullah SAW. Tazkirah, satu pesanan Nabi. Nabi kata, isteri yang banyak harta, cabutlah isteri yang banyak apa, emas, apa, gelang semua kan. Cabutlah gelangnya dan berikan kepada orang yang paling miskin di kalangan ni lah, yang berhampiran. Fatimah balik, Fatimah isteri, bukan Fatimah anak Rasulullah ni, Fatimah yang lain, balik bagi tahu kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, Rasulullah suruh aku bersedekah, Rasulullah suruh kami lah muslimat ni bersedekah kepada orang yang kami tengok sekitar kami orang yang paling miskin. Kata Fatimah, aku duk perhati keliling aku ni, tak ada orang paling miskin kecuali engkau wahai suami. Abdullah bin Mas'ud paling miskin, paling perlukan harta. Boleh tak engkau wahai Abdullah, suami dia lah, boleh tak engkau pergi tanya Nabi, minta suami ditanya, dia minta Abdullah bin Mas'ud pergi tanya Rasulullah, boleh tak kalau isteri bagi zakat kepada suami ataupun sedekah kepada suami? Abdullah bin Mas'ud kata, engkau dah tanya. Fatimah kata, aku perempuan, kau laki, engkau dah tanya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun pergi rumah Rasulullah SAW, ketuk pintu. Masa tu Rasulullah tengah berehat kan. Bilal bin Rabah keluar. Bilal bin Rabah keluar, bila tengok Abdullah bin Mas'ud kan, maknanya nak tanyakan soalan. Maka ditanyakan soalan, boleh tak untuk isteri memberikan duit, istilah yang tepatnya zakat kepada suami.
Maka Nabi kata itu lebih aula dan lebih afdal, kerana dia akan dapat dua pahala. Pertama pahala pemberian, yang keduanya pahala apa? Pahala adik-beradik, menghubungkan. Inilah suami menghubungkan, mengeratkan hubungan. Maka balik bagi tahu, bagilah. Jadi kalau tuan-tuan kat sini yang rasa asnaf zakat, tengok bini kaya boleh minta zakat kat bini kan. Tapi malu lah kita mestilah jantan. Tapi maknanya boleh, cuma suami tak boleh bagi zakat pada isteri sebab kita ada pemberian nafkah wajib kita. Jadi mari kita kena faham kat situ. Okey, kemudian Nabi sebut apa lagi? Wa khairus sadaqati an zahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah daripada orang yang kaya. Orang yang kaya. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa yang menjauhkan dosa, Allah Taala akan ampunkan dia. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang rasa dia ni tak cukup, Allah Taala akan pasti kayakan dia. Okey, jadi poin kita ialah orang yang mulia adalah orang yang memberi berbanding orang yang menerima. Baik tuan-tuan, satu lagi hadis berkenaan dengan hadis ni juga tuan-tuan biasa dengar, saya kira ustaz-ustaz kita selalu baca hadis ni. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tak boleh kita rasa hasad ni, hasad lah bahasa Melayu dengki kan. Tapi maksud hasad kat sini kata Imam Nawawi maksudnya ghibtah. Ghibtah ni rasa cemburu yang dibenarkan, kecuali pada dua perkara. Pertama, tengok Rasulullah combinekan dua ni. Pertama apa dia? Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqqi, seorang lelaki yang diberikan oleh Allah kurniaan kepadanya harta. Nabi sebut harta. Kemudian dia gunakan harta itu untuk kebaikan. Dia sumbang untuk surau, dia bagi untuk anak yatim, dia bagi kepada pertubuhan yang melaksanakan tugas-tugas kebajikan untuk umat, untuk mendirikan tamadun umat, untuk mencelekkan umat, untuk menyumbang kepada akal fikiran umat supaya tahu bahawa pentingnya kita menegakkan Islam kat muka bumi ni. Kita bagi kat situ. Baik, maka kita boleh rasa cemburu dekat dia. Mesti ada rasa kan. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, dan kita kena rasa cemburu ataupun rasa dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah kepadanya ilmu, lalu dia gunakan ilmu itu untuk kebenaran dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Kita kena rasa cemburu. Tengok masya-Allah syekh tu hebatlah kan, dia hafal hadis, dia ni hebatlah hafal Quran, ni anak-anak kita yang hafal Quran, masya-Allah. Kita kena rasa macam tu. Ribtah tu kena ada pada dua benda ni. Baik, poin yang kita nak kongsikan berdasarkan kepada hadis ni ataupun hadis yang pendek ini, Rasulullah gabungkan dua perkara ni dalam satu hadis. Tak boleh dengki, tak boleh rasa cemburu kecuali pada dua ni. Pertama, orang yang ada ilmu. Pertama orang yang ada harta, yang keduanya orang yang ada ilmu. Sebab apa digabungkan dua ni? Dia kata apa? Digabungkan keduanya ini kerana orang yang berilmu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.